Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung sikit lagi untuk perbincangan pada malam ni. Dalam kesempatan masa yang berbaki ni, insya-Allah. Kali pertama ni saya rasa macam janggal sikit. Al-maklum, selalu kita buat kuliah di Baitur Rahmah ni, kita ada audien kat depan, ada sahabat-sahabat kat depan bercakap. Ada orang. Pada malam ni saya berada di pejabat di Akademi Dakwah Tauhid seorang-seorang. Jadi walaupun kita online, tapi saya tak ada orang depan saya ni kecuali komputer je lah. Jadi terasa janggal. Sementara untuk membiasakan diri ni, insya-Allah untuk seminggu dua ni, mudah-mudahan kita dapat lakukan yang terbaik lah, insya-Allah, supaya saya dapat rasa tuan-tuan duduk depan saya ni. Sebarang kekurangan, ketidaklancaran tu untuk kali pertama ni saya mohon ampun, maaf, insya-Allah. Baik, kita sambung sedikit masa lagi, insya-Allah, yang berbaki ni. Dalam beberapa saat ini kita sambung, dan saya nak bawa tajuk baru, iaitu bab zaraf zaman dan zaraf makan. Zaraf ni kita kira macam ruang lah, ya, ruang. Kalau az-zarfu, kita boleh katakan sampul, ataupun kita kata bekas. Kalau kita sebut zaraf zaman, zaraf makan ni ruang masa dan ruang tempat. Seperti mana yang kita sebutkan sebelum ni, di awal tadilah, antara yang termasuk di dalam isim yang kita berikan tanda nasab, termasuk dalam mansubatil asma. Mansubat bermaksud apa? Yang dinasab-nasabkan daripada isim. Mansubatil asma, maksud dia isi-isim yang memang dia kalimah isim, dan tanda kita kena bagi pada dia adalah tanda nasab. Jadi antara isim yang kita kena bagi tanda nasab, sebab apa tanda nasab? Sebab memang dia duduk dalam kedudukan nasab. Contohnya maf'ul. Maf'ul ni memang kita kena bagi tanda nasab pada dia. Kalimah isim, bila mana dia duduk, kedudukan dia adalah sebagai maf'ul, maka tanda untuk dia kita kena bagi tanda nasab. Jangan bagi tanda rufu'. Salah. Sebab maf'ul nasab. Begitu juga dengan zaraf makan dan zaraf zaman. Kita kena bagi tanda nasab untuk dia. Soalnya adalah, apa dia zaraf zaman? Apa dia zaraf makan? Jadi antara yang termasuk dalam mansubatil asma' ni ada 15. Antaranya apa? Zaraf zaman dan zaraf makan. Nombor 3 dan nombor 4. Dia maf'ul bih kita dah belajar lah, kan? Lepas tu pula maf'ul bih kita dah belajar. Kemudian kita juga dah belajar khabar kana dan akhawat dia. Jadi dan juga isim inna dan akhawat dia. Tapi secara imbas lalulah, kan? Kana dan akhawat dia yang kita dah belajar. Jadi kita dah belajar juga sebelum ni maf'ul bih. Khabar kana kita dah belajar juga, kan? Dan juga kita dah belajar tabi'. Bab tawabi' ni. Bab tawabi' lil mansub, kita secara langsungnya, secara tidak langsung, bila kita belajar dulu bab tawabi' dalam bab marfu'at, na'at, ataf, taukid, badal, sama je sebenarnya. Bila kita belajar bab mansubat ni, sama sahaja, iaitu dia termasuk dalam tawabi'. Kalau perkataan itu ikut na'at, itu dia ikut perkataan matbu' itu adalah rafu', maka rafu' lah dia. Kalau dia nasab, maka nasab lah dia. Jadi tajuk kita dah belajar sebenarnya maf'ul bih, khabar kana dan akhwat dia, dan tawabi' yang 4 tu kita dah belajar. Hari ni saya nak sentuh tentang zaraf zaman dan zaraf makan, sebab dia pendek sikit. Zaraf zaman dan zaraf makan ni adalah isim-isim yang memang kita kena bagi tanda nasab pada dia. Jangan bagi tanda rafu' pada dia. Salah. Nanti kita tengok kategori mana. Ni dalam bentuk paparan lain lah. Mansubatul asma', macam saya kata, salah satunya adalah berkait dengan zaraf zaman dan zaraf makan. Apa dia zaraf zaman, zaraf makan ni? Babuz zarfi zaman, bab zaraf zaman, iaitu berkaitan tentang ruang, waktu. Zaraf makan, ruang, tempat. Zaman bermaksud masa, waktu. Makan bukan makan nasi ni, kan? Tapi makan bermaksud, perkataan Arab bermaksud makanun, iaitu tempat. Dan zaraf makan
Zaraf makan maksud dia tempat. Baik, kita tengok. Zarfuz zamani huwa ismuz zamani al-mansubu bitaqdiri fi. Nahu al-yawma wal-laylata wa ghadwatan wa bukratan wa sahara wa ghadan atamatan sabahan masaan abadan amada hinama wa ma ashbah dhalik. Zaraf zaman itu adalah isim zaman, ataupun kita kata isim yang menunjukkan masa, yang dinasabkan dengan takdir, andaian, makna fi, pada ataupun di. Ni di bawah ni tak apa nampak. Jadi zaraf zaman, apa maksud zaraf zaman? Zaraf zaman itu adalah isim. Dia kena isim, bukan fi'il. Bila kita kata zaraf zaman, zaman adalah isim. Termasuk dalam isim. Zaraf zaman. Jadi masa. Dia adalah isim. Ingat isim ya. Zaraf itu adalah isim. Zaraf zaman isim. Zaraf makan pun isim. Jadi zaraf adalah isim. Yang dinasabkan bermaksud kita kena berikan tanda nasab pada dia. Berikan tanda nasab untuk dia. Dengan takdir, takdir ini bermaksud andaian. Kita andaikan adanya makna fi. Fi ni, fi lah. Yang kita kata di dalam. Pada. Fi. Nanti dalam contoh kita akan nampak. Baik. Contoh zaraf zaman. Ini adalah antara zaraf zaman ini. Ni contoh-contoh dia. Al-yawma. Al-yawma. Ni sebenarnya tak ada. Ni baris alif ni. Al-yawm. Al-laylah. Ghadwah. Bukrah. Saharan. Ghadan. Atamatan. Sabahan. Masaan. Amada. Amadan. Hinama. Perkataan ni adalah perkataan zaraf zaman yang selalu dan sering kali kita jumpa. Jadi bila tuan-tuan jumpa ini, tuan-tuan kena bagi tahu, ini zaraf zaman ni. Zaraf zaman ini dia isim dalam keadaan nasab. Maka nasab kita tu, bila kita kata dia adalah isim yang nasab, kita kena bagi tanda nasab pada dia. Apa tanda dia? Ni contoh dia kat sini, ni fathah lah. Baik. Kita tengok dulu. Al-yawm, al-laylah, ghadan dan sebagainya sampai kepada hinan. Apa makna dia? Al-yawm ni siang hari. Dia sebenarnya siang hari ni, al-yawm ni hari lah. Tapi dia boleh merujuk kepada waktu siang. Sedangkan al-laylah bermaksud malam. Ghadwah, ghadwatan, pagi hari. Bukratan pun sama maknanya pagi hari. Cuma Arab ni beza perkataan, beza makna dia. Dari segi apa? Iaitu dari segi deep ataupun makna dengan makna tu akan memberikan makna yang lebih mendalam. Dia ada makna-makna khusus dia. Ya, cuma yang tu kita tak sentuh lah. Qadwah, bukrah, kalau kesempatan lain nanti mungkin insya-Allah kita cuba menyelit perkataan keterangan tu. Qadwah bermaksud pagi, bukrah pun pagi. Saharan pada waktu awal-awal pagi, iaitu pada waktu sahur. Ghadan esok. Esok. Atamah pada waktu malam. Atamatan. Waktu malam. Sabahan. Sabah pada waktu pagi. Sahar pun pada waktu pagi. Bukrah pun waktu pagi. Ghadwah pun pada waktu pagi. Cuma beza masa saja. Sabah ini pada waktu pagi. Sesi pagi. Masaan. Waktu petang. Abadan. Selama-lamanya. Amada. Esok-esok. Kemudian-kemudian. Hinan. Satu ketika, satu masa, satu periode kata orang kan, period satu masa, satu selang masa. Baik, ini adalah merupakan perkataan-perkataan yang termasuk dalam bahagian zaraf zaman, zarful zaman. Zaraf tadi kita kata apa? Ruang, ruang, maknanya bahagian ataupun ruang. Kalau zarful zaman, ruang masa. Kita tengok hari, malam, itu semua berkait dengan masa. Pagi, awal pagi, waktu zuhur, waktu besok-besok, itu semua masa lah. Pada waktu petang, hinan satu ketika, semua perkataan-perkataan itu merujuk kepada masa. Jadi, perkataan-perkataan ini adalah perkataan-perkataan khusus, tertentu. Perkataan ini bila tuan-tuan jumpa,
Dia adalah merupakan perkataan-perkataan dalam kategori apa? Zaraf. Baik. Itu zaraf zaman. Yang kedua, zarful makan. Zaraf makan. Ruang tempat. Apa dia ni? Zarful makani wa zarful makani huwa, zaraf makan itu adalah ismul makani al-mansubu, isim makan. Isim makan. Makan ni bermaksud tempat. Isim makan, isim tempat yang dinasabkan, al-mansub, yang diberikan tanda nasab, yang diletakkan dalam keadaan nasab, yang dibaca dalam keadaan nasab, yang dinasabkan bitakdiri dengan andaian adanya huruf fi. Sebab tu nanti kita terjemahkan mesti ada perkataan fi. Dalam terjemahan tu mesti ada elemen fi, iaitu dalam ataupun pada. Contoh perkataan yang menjadi zarful makan ni adalah amama, khalfa, qaddama, wara'a, fawqa, tahta, inda, izaa, hidaa, tilqaa, thamma, huna, wa ma ashbaha dhalik, dan seumpamanya. Baik, zaraf makan. Zaraf makan, ni nama lah. Kita kata nama sebutan dia zaraf makan, ruang makan. Makan ni bukan makan yang kita terjemah Melayu ni, yang kita faham Melayu. Makan bermaksud tempat. Zaraf atau ruang makan adalah isim makan ataupun tempat. Isim. Dia mesti isim. Zaraf ni isim. Sama ada makan ke ataupun zaman, itu dia adalah isim. Kena tahu dia adalah isim. Zaraf isim. Yang dinasabkan. Apa maksud dinasabkan? Saya kata tadi, diberikan tanda nasab. Mesti beri tanda nasab. Iaitu kedudukannya adalah kedudukan nasab. Bukan rafa', bukan jar, bukan juga jazam. Dia adalah nasab. Bila kita kata nasab, mesti berikan tanda nasab. Salah satu tanda nasabnya adalah fathah. Dia ada lebih kurang berapa? Kita kata ada 5 tanda untuk keadaan nasab. Ya. Dinasabkan dengan takdir, dengan andaian. Kita andaikan makna fi. Perkataan fi ni di dalam, pada. Baik, kita tengok. Contoh dia, contoh-contoh untuk zarful makan adalah perkataan amama. Amama bermaksud hadapan. Di hadapan. Khalfa, di belakang. Qaddama, di bahagian depan. Wara'a, di bahagian belakang. Nampak? Khalfa, wara'a. 2 perkataan. Tapi kod Melayu kita terjemah sama je belakang. Amama, qaddama ni depan. 2 perkataan. Arab ni kalau berbeza. Perkataan Arab, kalau berbeza perkataan, menunjukkan makna yang berbeza. Walaupun sikit, dia mesti ada makna yang berbeza. Dia tak sama. Ya. Lepas tu, fawqa, tahta, inda. Fawqa atas, tahta di bawah, inda dekat, di sisi. Dekat ataupun di sisi. Ma'a bersama. Iza'a di depan. Hida'a di depan juga. Tilqa'a depan juga. Macam tadi ya. Amama, qaddama, iza'a. Cuma depan iza'a, hida'a, tilqa'a ini, kalau kita nak mudah, mungkin kita nak mudah faham sikit, dia setentang. Dia duduk depan kita, setentang kita. Contoh, rumah saya setentang dengan rumah dia. Fi idai, maknanya berhadapan, saling berhadapan. Contohlah macam saya dengan skrin sekarang ni, di hadapan. Skrin berada di hadapan saya. Izai, di hadapan. Hidha, tilqa, macam tu juga. Berada di bahagian ruang hadapan. Okey, thamma, di sana. Thamma, bukan summa. Summa huruf ataf. Kalau dengan dhammah, dhammah. Sa tu bubur dhammah, summa. Jadi di sana, thamma, summa kemudian. Kalau sa dengan fathah, thamma maksud dia di sana. Thamma. Okey, kemudian huna. Perkataan huna tu di sini. Huna. Kalau hunaka di sana. Itu lain cerita lah. Tak apa. Huna, perkataan huna tu. Ka tu tak apa. Itu isyarat ba'id. Okey. Dalam bentuk gambar rajah dia, apa yang kita sebut ini semua, perkataan Arab ni, dalam bentuk gambar rajahnya, kita tengok kat sini, babul mansubat. Macam saya kata tadi. Kan?
Dia salah satunya adalah zaraf zaman, zaraf makan. Ini semua termasuk dalam bab isim-isim yang berada dalam keadaan nasab. Seterusnya, ini sama juga. Salah satu dia mansubat asma ini, mansubat asma, kita kata zaraf zaman, zaraf makan. Cuma dalam perbincangan zaraf zaman ini zaraf zaman, bawah ni zaraf makan. Okey, kita tengok. Zaraf zaman. Dalam perbincangan zaraf zaman ni ada dua bentuk. Satu dipanggil mukhtas, khusus. Satu dipanggil mubham, yang umum. Baik. Zaraf zaman ada pecah dua, satu mukhtas, satu mubham. Kalau yang mukhtas ini, yang khusus ni, apa maksud dia? Zaraf zaman yadullu ala miqdarin mahdud. Zaraf zaman yang menunjukkan kadar terbatas, kadar tertentu, ada limit dia. Jadi ada limit masa. Contoh dia syahar, sebulan. Syahar ni dia ada masa dia sebulan. Sebulan ni berapa lama? 30 hari. Sebab ada mahdud. Yadullu, zaraf zaman maknanya batasan atau ruang masa. Jika dia mempunyai batas, yadullu ala miqdarin mahdud, menunjukkan kadar tertentu, batas tertentu, kan, maka dia adalah termasuk dalam mukhtas. Sebaliknya mubham, maknanya tidak khusus, tidak tertentu, yadullu ala miqdarin ghairi mahdud. Maksud mubham ini iaitu zaraf zaman. Dalam kategori mubham bermaksud zaraf zaman yang menunjukkan kadar tertentu yang tidak terbatas. Yadullu ala miqdarin ghairi mahdud, menunjukkan keadaan yang tidak terbatas. Menunjukkan keadaan yang tidak terbatas. Maknanya dia tak ada limit. Okey, kita tengok yang mukhtas, zaraf zaman yang mukhtas. Zaraf zaman yang khusus ini, contoh dia adalah syahar. Contoh dia adalah bulan. Bulan, sebab apa dia bulan ni? Bulan tentulah masa kan, sebulan. Mana tempoh masa. Tapi tempoh masa sebulan tu dia ada limit dia. Iaitu apa? Berapa hari? 30 ataupun 31 hari. Contoh bulan 3 ni 31 hari. Lepas tu setahun. Setahun ini adalah masa dia setahun ni iaitu berapa lama? 366 hari. 365 hari. 365 hari. Maknanya dia ada limit masa. Bila ada limit masa, dia termasuk dalam zaraf zaman yang mukhtas. Yaum, hari. Hari ini termasuk dalam hari. Termasuk dalam zaraf zaman, masa. Satu hari ada 24 jam. Tak ada 25 jam. Maka oleh kerana satu hari itu 24 jam, dia ada limit dia, maka termasuk dalam kategori mukhtas. Okey. Kategori zaraf zaman yang kedua iaitu mubham. Mubham ini yang tak ada limit dia. Contoh waktu. Waktu. Sehari pun waktu juga. Satu waktu. Waktu, kita kata masa lah. Kalau terjemah Melayu, masa, waktu sama lah kan. Okey. Waktu. Waktu sehari ke, sebulan ke, seminggu ke, setahun ke, tetap dianggap sebagai waktu. Kan? Sepanjang hidup pun waktu juga kan. Itu waktu. Begitu juga dengan perkataan waktu tu. Perkataan waktu. Perkataan ini adalah merupakan zaraf zaman. Tapi dalam kategori apa? Dalam kategori mubham. Dalam kategori mubham. Apa maksud mubham? Yang general, yang umum. Yang umum. Kalau mukhtas, khusus. Mubham ni samar sebenarnya. Tapi tak apalah. Kita faham lawan kepada mukhtas bermaksud khusus, ya. Baik. Waktu dan juga zaman, perkataan waktu, perkataan zaman, dua-dua perkataan ini sebagai contoh kepada zaraf zaman, ruang masa yang umum ataupun yang tidak tertentu. Baik, kita tengok sama ada dia mukhtas ataupun mubham. Kedua-dua kategori zaraf zaman ini ada hukum masing-masing. Kalau yang mukhtas dengan, kalau zaraf zaman, ya, sama ada dia mukhtas ataupun mubham, hukum kedua-duanya yunsabu ala zarfiyah, dinasabkan sebagai zarfiyah, sebagai zaraf, ruang. Okey. Sama juga dengan yunsabu ala zarfiyah.
Baik, seterusnya kita tengok. Selesai bab zaraf zaman. Kita tengok zaraf makan. Zaraf makan ni serupa juga. Dia ada dua kategori. Satu dipanggil mukhtas, satu lagi dipanggil mubham. Mukhtas dan mubham. Kita tengok. Mukhtas ini lahu suratun wa hududun mahsuratun. Ya, zaraf ruang tempat, zaraf makan, ruang tempat yang khusus dengan yang general, yang umum, yang tak tertentu. Kalau yang tertentu, yang khusus, mukhtas ni yang khusus, lahu suratun wa hududun mahsuratun, dia ada bentuk dan batas yang tertentu. Ada limit lah. Ruang tempat yang ada limit dikatakan mukhtas. Yang tak ada limit dinamakan mubham. Mubham ni apa? Laisa lahu suratun wala hududun mahsuratun. Tidak ada bentuk dan tidak ada batas yang tertentu. Umum. Baik, kita tengok mukhtas. Zaraf zaman. Sekarang ni kita cakap tentang apa? Zaman. Apa ni makan? Makan bermaksud apa? Tempat. Ruang tempat. Ruang tempat ni boleh jadi khusus ataupun boleh jadi umum. Kita tengok yang pertama khusus. Dia ada contoh dia adalah masjid. Masjid kan ruang tempat. Dar. Rumah. Ruang tempat kan? Bait. Ruang tempat juga. Jadi tetapi oleh kerana ruang tempat itu dia ada hudud. Dia ada had dia. Dia ada limit dia. Dan dia ada bentuk dia. Ada bentuk. Bentuk dia. Maknanya struktur dia macam mana. Bentuk dia macam mana. Kalau masjid. Kita tahu dah bentuk masjid ni. Gambar pun tunjuk bentuk macam tu. Kita kata ni rumah ni. Ni masjid ni. Kedai umpamanya. Jadi benda-benda yang macam tu. Dia tempat. Tetapi tempat dalam bentuk yang tertentu. Digambarkan dalam bentuk batasan tertentu, rupa yang tertentu. Maka, hukum kepada mukhtas ini, apa hukum perkataan ataupun perkataan zaraf makan yang mukhtas? Hukumnya adalah yujarru biharfil jarri. Kalau ada huruf jar, yujarru dijarkan dengan huruf jar. Kita kena letakkan huruf jar. Hukum dia, mesti kita bagi huruf jar. Tak boleh begitu saja perkataan tu, tak boleh. Kena ada huruf jar depan dia. Manakala kalau zaraf makan yang mubham, contoh dia adalah amama, depan. Depan kan tempat kan, dia bukan masa. Bukan macam zaraf zaman. Zaraf zaman contoh dia hari, petang, tu pagi, tengah hari, tu masa. Zaraf masa kan. Kalau sekiranya makan itu tempat, contoh dia adalah amama wara'a, depan belakang. Zaraf makan amama dengan wara'a ini adalah dua perkataan menjadi contoh kepada zaraf makan ruang tempat yang kata mubham, maknanya yang general. Depan. Ada tak kita boleh katakan depan ni ada bentuk dia tak? Tak ada bentuk. Benda yang depan. Tempat. Duduk depan kita. Tapi macam mana bentuk dia? Tak ada bentuk. Ada tak limit? Benda yang duduk depan ini semua adalah depan. Sesuatu yang berada depan, depanlah. Oleh kerana depan itu tidak ada bentuk, tidak ada batas, maka depan ini adalah tempat dan dikatakan atau dikategorikan dia sebagai mubham. Ruang tempat yang mubham. Mudahnya adalah ruang tempat zaraf makan ni ada dua kategori. Satu khusus, satu general. Khusus ni mesti ada bentuk dia. Mesti ada limit dia. Kalau mubham, dia tak ada bentuk. Tak ada limit. Contoh dia, kalau masjid tu ada layak batas dia kan. Rumah macam tu juga. Kedai, ruang lah. Kita kata ruang tempat. Tapi bila nak tengok dari segi batas dia, limit dia tak ada. Kalau amam, di hadapan. Wara'a, di belakang. Jadi sesuatu yang dekat belakang tu, belakang. Terus tak ada limit. Depan ni, apa yang ada depan kita, depan. Dari segi hukum, dari segi hukumnya, macam mana kita nak buat. Atau apa yang kita akan layan perkataan zaraf makan yang mubham ni. Hukumnya adalah yunsabu ala zarfiyah.
kita kena bagi tanda nasab kepada zaraf makan yang mubham. Amama, dia tak boleh amami. Dia tak boleh amamu. Wara'a, dia tak boleh wara'i ataupun wara'u. Ya. Tak apalah. Kalau ada alif lam itu semua, itu cerita lain. Sekarang ni kita kata dia adalah nasab ala zarfiyah. Ala ni sebagai zarfiyah, sebagai zaraf. Nak mudah, zaraf ni hukum dia adalah nasab jika dia adalah mubham. Jika dia adalah mubham. Kalau kategori mubham, sama ada zaraf zaman ke, zaraf makan ke, dua-dua itu mesti kita berikan nasab. Tanda nasab pada dia. Baik. Ini apa yang kita sambung pada malam ini. Moga-moga apa yang kita belajar pada malam ini sedikit, walaupun sedikit, sebagai pembuka pembicara lah. Macam saya kata tadi, agak janggal juga saya berada seorang-seorang di bilik ini. Selalu dekat surau Baitur Rahman ni ada kawan-kawan depan nak sembang tu nampak. Jadi terasa juga ada orang yang ditujukan cakap. Sekarang ni saya tak nampak siapa-siapa depan saya ni, sembang seorang-seorang dalam bilik. Jadi walau bagaimanapun, alhamdulillah, percubaan yang pertama yang saya selalu juga online, tapi online tu ada orang kat depan dan ada yang tengah online. Jadi hari ni tak ada siapa kecuali saya seorang dalam bilik ni. Saya gelak pun gelak seorang. Saya bercakap pun bercakap seorang. Jadi agak ganjil juga kali pertama ni, insya-Allah. Dan kita akan sambung lagi dalam kesempatan depan, insya-Allah. Kalau ada apa-apa soalan, bolehlah bertanya, insya-Allah, ya. Baik. Macam yang saya sebutkan, mungkin ada yang baru pertama kali dalam pertemuan ini. Sebelum ni saya nyatakan bahawa ilmu nahwu ini dia berbeza sikit cara kita belajar dia. Ada orang belajar sebagai ilmu, dia nak tahu je, sebagai knowledge. Satu lagi kategori orang, dia belajar nahwu sebagai ilmu alat. Beza antara dua kategorinya. Dua kategori ni. Kalau orang tu dia belajar sebagai satu ilmu, dia nak tahu je. Tapi kalau dia belajar untuk nahwu sebagai ilmu alat, maka bila dia belajar nanti, bila dia belajar macam sekarang, kita tak nampak apa gunanya. Tapi tahulah, zaraf zaman ini ada dua kategori, mukhtas dengan mubham. Zaraf makan pun macam tu. Hukum dia, kalau zaraf makan ni, kalau yang mubham, nasab. Kalau dia mukhtas, maka kita kena letakkan huruf jar sebelum tu. Zaraf zaman, dua-dua tu kena bagi tanda nasab. Jadi sama ada mukhtas atau mubham. Itu knowledge. Tiba-tiba kita bagi dalam ayat. Saya bagi tuan-tuan ayat. Kan? Contohlah, kita katakan sebagai contoh, kan? Sebagai contohlah, saya bagi kepada tuan-tuan contoh dia. Macam mana tuan-tuan nak baca dalam ayat ni? Nak baca macam mana? Ya. Okey. Sekarang ni saya kata waqaf tu. Waqaf tu, waqafa, waqafa, berdiri. Tu, saya. Maksudnya apa? Saya berdiri. Kan? Saya berdiri. Baik. Ini perkataan ama.
Ni mim ni nak baca macam mana? Ama mi mu ma. Waqaftu amama al, kita kata amamal masjidi. Amamal masjidi. Tak apalah. Masjid itu saya letakkan baris segi. Sekarang ni, ini yang kita belajar pada hari ini. Zaraf. Amama, amami, amamu. Perkataan amam ni, dia depan. Depan bermaksud apa? Iaitu zaraf apa? Kalau depan. Zaraf makan ke zaraf zaman? Nampak tak? Sekejap tu. Kalau perkataan waqaftu amamu ma mi, nak baca macam mana perkataan? Ada zaraf makan. Zaraf makan. Zaraf itu ruang. Kita katalah ruang. Makan tempat. Makan. Jadi bila kita belajar, kalau kita belajar sebagai ilmu, tajuk itu je lah yang kita tahu. Tapi kalau kita belajar Nahu sebagai ilmu alat, kita dah belajar zaraf zaman, zaraf makan. Ada dua. Ruang masa, ruang tempat. Untuk ruang masa ada mukhtas, ada mubham. Dan makan tempat ada mukhtas, ada mubham. Kalau mukhtas, kalau zaraf makan, kalau mukhtas, kita kena bagi letak huruf fa, fi. Kalau mubham, dia mesti dalam bentuk sebagai nasab, zarfiyah, yunsabu. Diletakkan dalam keadaan nasab sebagai apa? Sebagai zaraf. Sekarang ni amama, dia adalah di antara kategori zaraf makan. Tapi kategori apa? Mubham. Bila mubham, kita kata ala wajib yunsabu, kena nasab ala zarfiyah. Ala zarfiyah sebagai zaraf. Ala zarfiyah sebagai zaraf, kita kata. Jelas tak tulisan saya tu? Kat bawah tak nampak? Ala zarfiyah. Dia sebagai zaraf. Dinasabkan sebagai zaraf. Sebab tu kita baca amama, bukan amami ataupun amamu. Sebab apa kita kata amama? Sebab dia zaraf. Waqaftu amama, bukan waqaftu amami ataupun amamu. Dia mesti baca amama. Baik. Waqaftu, aku telah berdiri. Aku telah berdiri. Kita kata tadi, zaraf ini dengan takdir fi, dengan andaian adanya huruf fi. Maksud huruf fi ni, iaitu dia dalam ayat tak ada. Waqaftu fi amam, tak ada. Tetapi dari segi makna, kita kena berikan makna wujudnya perkataan fi. Itu yang dikatakan sebagai alat takdir dengan andaian adanya fi. Barulah kita terjemahkan. Asalnya, aku telah berdiri depan masjid. Depan maksud apa dia? Di hadapan. Di depan. Fi kan maksudnya di. Aku telah berdiri di depan masjid. Di itu kita ambil mana? Dalam terjemahan di depan. Sebab ada andaian, takdir, wujudnya. Kita andai wujudnya huruf fi dalam sebelum dari perkataan amam. Aku telah berdiri di hadapan masjid. Sebab tu kita kata ada huruf fi. Alat takdir fi. Tadi kita ada sebutkan. Kalau takdir fi itu, contoh kita kata tadi, kita kata apa? Ni. Zaraf makan. Zaraf makan. Zaraf makan adalah isim makan yang dinasabkan isim itu. Yang dinasabkan isim bitakdiri fi, dengan andaian adanya huruf fi. Fi inilah yang saya letakkan contoh ni. Yang anda berikan contoh ni. Ni. Waqaftu fi. Ni. Fi ni andaian dengan takdir fi, dengan adanya fi dalam ayat itu.
Boleh sebab tu kita terjemahkan aku berdiri di. Kan kita kata kat sini dengan andaian adanya andaian dengan takdir makna. Dengan takdir bawah ni dengan takdir makna fi. Dengan takdir makna fi. Ni, dengan takdir makna fi iaitu pada ataupun di. Contoh dia amama fi amam. Fi khalf, fi quddam, di hadapan, di belakang. Jadi kenapa amama bukan mi ataupun mu? Sebab dia ala zarfiyah. Dia adalah isim makan yang apa panggil isim makan yang mubham. Khalfa sama je. Quddama, wara'a, fawqa, tahta, inda, izaa, hizaa, tilqaa, thamma, huna. Semua ni adalah merupakan isim makan tapi mubham. Sebab itulah kita kena baca tilqaa. Ya. Tak apa. Yang ni dia ada perincian dia, tetapi secara umumnya perkataan ini dia adalah merupakan zaraf makan dan bersifat mubham, di mana kita kena berikan tanda nasab pada dia, dan tanda nasab dekat situ adalah dalam bentuk fathah. Ya. Sekian dahulu insya-Allah dalam pertemuan pada malam ini, yang mana pelajaran yang baru kita belajar sambungan daripada pengajian-pengajian sebelum ini. Pada malam ini kita belajar itu bab mansubatil asma pada tajuk zaraf makan dan zaraf zaman. Kesimpulannya saya kata apa? Zaraf makan ini dia ada dua kategori. Zaraf ni ada dua, zaraf makan, zaraf zaman. Dalam zaraf zaman ada dua kategori, muqtas dengan mubham. Kalau zaraf makan, dia ada muqtas, ada mubham. Kan? Untuk zaraf zaman, semuanya yunsabu ala zarfiyah, dinasabkan sebagai zaraf. Manakala kalau zaraf makan, kalau sekiranya muqtas, maka kena letakkan dengan huruf jar. Huruf jar. Maknanya zaraf itu dalam bentuk majrur. InsyaAllah dalam kesempatan ke depan bila kita jumpa ayat, kita belajar ayat dulu. Kan? Macam yang saya selalu pesan, belajar Nahu ni benda yang kita tak boleh nampak, tak boleh pegang terus. Kita akan dapat faham, kita akan dapat pegang bila mana dia duduk dalam ayat. Dan kita akan gunakan latihan, dan dalam latihan itu barulah kita akan nampak dengan jelas sebenarnya yang kita belajar tu digunakan di sini, di tempat ini. Benda tu semua kita akan dapat bila mana kita guna pakai. Ada benda yang dalam Nahu ni memang kita kena faham, belajar dulu. Walaupun tak nampak, tak faham sepenuhnya, teruskan dulu. Jadi pada ketika saat tertentu, bila kita jumpa, bila nak diguna pakai, kita akan nampak insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya berikan atau saya kongsikan pada malam ini dapat kita guna pakai bersama insya-Allah. Dan ampun maaf sekali lagi atas segala kekurangan buat pertemuan kali pertama. Moga-moga kita tak kekok lagi pada kesempatan yang depan ini insya-Allah. Ya. Wa aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.